kasih Puan Yang Di-Pertua. Izinkan saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas keprihatinan 37 orang ahli yang berhormat terhadap Kementerian Pengangkutan yang membahas dan menyentuh perkara-perkara di bawah bidang tugas MOT. Puan Yang Di-Pertua, saya bermula dulu dengan sektor darat, diikuti dengan sektor maritim dan seterusnya sektor udara. Saya mulakan ucapan saya bagi menjawab isu-isu yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Rarut, Puncak Borneo, Lubuk Antu, Kalabakan, Lawas dan Sepitang berkaitan jajaran rel Trans Borneo. Kerajaan pada masa kini sedang meneliti projek-projek yang akan mempersiapkan sektor pengangkutan bagi berdepan dengan limpahan kegiatan ekonomi yang akan berlaku ekoran pembangunan ibu negara yang baru, Indonesia di Kalimantan. Bagi menyokong keperluan tersebut, satu kajian kebolehaksanaan ataupun feasibility study bagi jajaran kereta api Trans Borneo telah dimohon oleh kementerian ini dan bakal dilaksanakan kajian tersebut pada tahun hadapan. Jajaran tersebut boleh meningkatkan ketersambungan dan merancangkan aktiviti logistik berkaitan pembangunan ibu negara Indonesia baru, iaitu Nusantara, yang terletak di Kalimantan Timur. Seiring dengan perancangan jaringan kereta api Kalimantan yang direncanakan oleh pemerintah Indonesia pada masa kini, jaringan kereta api Trans Borneo bakal menjadi pelengkap bagi membolehkan pergerakan barangan dan penumpang ke serata kepulauan Borneo. Berkaitan dengan pengangkutan awam di Sabah dan Sarawak, kementerian ini melalui LPKP Sabah dan LPKP Sarawak sedang menyusun semula pengangkutan awam bas dengan memperkenalkan bas yang lebih selesa dan sistematik melalui program perluasan transformasi bas berhenti-henti SBST di Kota Kinabalu dan Kuching. Melalui program ini, sistem pengangkutan awam bas yang berjadual dan lebih teratur akan tersedia kepada rakyat. Puan Yang Di-Pertua, untuk makluman Yang Berhormat Jalan Tut, Shah Alam dan Bukit Bintang, berkenaan dengan pembinaan LRT... mohon mencela Menteri. Lubuk Antu. Ya. Ya, berkenaan dengan Trans Borneo tadi. Mohon apakah status feasibility study di Sarawak berkenaan dengan Trans Borneo, dan juga saya ingin mengetahui berapakah yang telah diluluskan oleh kerajaan untuk feasibility tersebut. Terima kasih. Seperti yang saya katakan, kita telah memohon bajet untuk feasibility study itu dilaksanakan tahun depan. Statusnya memang ada terletak dalam bajet yang diberikan kepada kementerian. Mungkin dari segi detailnya kita boleh bahaskan semasa peringkat jawatan kuasa, akan diperincikan lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih. Untuk Yang Berhormat Jalan Tut, Shah Alam dan Bukit Bintang, pembinaan semula 5 stesen yang sebelum ini ditangguhkan untuk LRT 3 tidak akan memberikan impak kepada pembukaan operasi LRT 3 atau dikenali sebagai LRT Laluan Shah Alam. Pihak yang dipertanggungjawabkan iaitu Prasarana Malaysia Berhad telah merangka dan mencadangkan 2 fasa pembukaan operasi secara berasingan, iaitu fasa pertama merangkumi keseluruhan jajaran 37.8 km dan 20 stesen sedia ada, dijangka akan dibuka untuk operasi pada 1 Mac 2025. Penilaian keselamatan terhadap operasi stesen sewaktu proses pembinaan 5 stesen tersebut sedang dijalankan bagi memastikan keselamatan dan keselesaan penumpang, mematuhi garis masa kerja pembinaan. Dan fasa kedua, pembukaan operasi 5 stesen tambahan dijangka akan bermula pada suku kedua 2027, iaitu 2 tahun selepas pembukaan operasi fasa 1. Peruntukan tambahan sebanyak 4.7 bilion untuk LRT 3 yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri semasa pembentangan bajet 2024 akan merangkumi skop utama termasuk pembinaan 5 stesen iaitu Tropicana, Temasha, Raja Muda, Bukit Raja dan Bandar Botanik, termasuk sistem sokongan kepada 5 stesen ini seperti sistem bekalan dan pengagihan kuasa elektrik dan sistem komunikasi kawalan termasuk pengurusan teknologi maklumat. Yang kedua, perorehan 3 set train 3 gerabak bagi mengekalkan selah perkhidmatan 6 minit untuk LRT 3 memandangkan masa perjalanan bagi setiap train dari hujung ke hujung akan menjadi lebih lama dengan pertambahan stesen-stesen ini. Depo train juga perlu dinaik taraf dengan penambahan track, power conductor rail dengan izin, sistem semboyan dan kawalan train, serta peralatan depo dan kenderaan penyelenggaraan. Dan lain-lain kos termasuk kos independent checking engineer, pengurusan projek, iuran kepada pihak berkuasa tempatan dan penyedia perkhidmatan, cukai dan duty, faedah semasa pembinaan
insurans dan yuran guaman. Selain itu, peruntukan juga akan digunakan untuk kegunaan hal-hal lain termasuk pembayaran kos pengambilan tanah di bawah skop kerja asal, pembayaran premium insurans tahunan dan yuran tambahan kepada ICE disebabkan pelanjutan masa kepada perkhidmatan akibat kelewatan siap kerja semasa COVID-19. Pengambilan tanah untuk depo bas elektrik di sepanjang jajaran dalam memberikan perkhidmatan bas pengantara kepada 25 stesen dan pembangunan sistem Automatic Fare Collection ataupun AFC. Untuk makluman yang berhormat Klang, pembinaan projek LRT 3 telah bermula sejak tahun 2017 dan sehingga bulan September 2023, peratusan siap kerja adalah sebanyak 89%. Bagi menjawab isu berkaitan banjir di kawasan tapak projek LRT 3, sepanjang masa pembinaan, pihak pelaksana projek, prasarana serta kontraktor-kontraktor projek LRT 3 sentiasa berurusan dengan pihak-pihak berkaitan seperti PBT, JKR, JPS, alam sekitar, keselamatan dan kesihatan pekerjaan di samping pihak-pihak penyedia perkhidmatan utiliti yang terlibat dengan pembinaan projek ini. Perkara ini bagi memastikan pembinaan yang dilakukan adalah terancang, memenuhi keperluan kelulusan, meminimumkan risiko gangguan lalu lintas dan keselamatan awam serta gejala alam seperti pencemaran, banjir kilat, tanah runtuh dan sebagainya. Terima kasih YBM Menteri. Hanya sedikit saya ucapkan terima kasih kerana ada jawapan yang begitu bagus sekali, ada pemantauan. Tapi sebenarnya yang berhormat Menteri, on site apabila hujan, hanya saya nampak minggu ni tak ada banjir sebab ada kerja-kerja lepas saya tanya soalan di sini. Dalam bulan lalu semua, minggu lalu pun banjir. So saya harap ada continuity of the works always on the site. Thank you. Kerja-kerja di lapangan memang sentiasa dijalankan dan tidak berhenti. Tidak ada tergendala dari segi pelaksanaan projek tersebut. Dan saya yakin bahawa pihak kontraktor yang terlibat dalam projek LRT 3 ini akan mengambil maklum tentang apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Berkenaan dengan soalan daripada Yang Berhormat Jelantut dan Pasir Salap berkenaan dengan status projek MRT 3. Selaras dengan langkah penjibatan oleh kerajaan, Kementerian Pengangkutan bersama-sama MRT Corp telah melaksanakan semakan semula terhadap skop dan penjadualan semula pembinaan fasiliti-fasiliti sokongan berkaitan perkhidmatan rel bagi projek MRT laluan lingkaran 3 ataupun MRT 3. Hasil semakan semula ini telah diserahkan kepada Kementerian Kewangan untuk pertimbangan selanjutnya. Untuk makluman Yang Berhormat Hulu Terengganu, berkenaan dengan isu lift OKU di stesen-stesen komuter, terdapat 36 buah stesen kereta api bagi perkhidmatan komuter di rangkaian Lembah Kelang dan Seremban Gemas yang dilengkapi dengan kemudahan 92 unit lift dan 45 unit eskalator. Sehingga 23 Oktober 2023, terdapat 5 unit lift dan 3 unit eskalator di 6 buah stesen kereta api terpaksa dihentikan operasi bagi membolehkan kerja-kerja pembaikan dan penggantian komponen rosak serta kerja-kerja naik taraf dilaksanakan. Kemudahan lift dan eskalator yang dihentikan operasi bagi kerja-kerja pembaikan dan penggantian komponen yang rosak melibatkan 1 unit lift di stesen Abdullah Hukum, stesen Mik Valley, stesen UKM, stesen KL Central dan stesen Kampung Batu. Kerja-kerja pembaikan dan penggantian bagi komponen ini dijangka selesai pada bulan Oktober dan bulan November 2023. Bagi kemudahan lift dan eskalator yang akan dinaik taraf, kerja-kerja tersebut dijangka siap pada suku pertama 2024, melibatkan stesen Kajang dan stesen KL Central. Kementerian Pengangkutan melalui RAC dan KTMB sentiasa komited untuk memastikan semua lift dan eskalator di stesen-stesen kereta api seluruh rangkaian dibaiki dengan segera dan berfungsi dengan baik untuk digunakan orang awam, terutamanya bagi warga emas, wanita mengandung dan juga orang kurang upaya. Untuk makluman Yang Berhormat Kulim Bandar Baru, KTMB telah mula melaksanakan inisiatif menambah baik perkhidmatan KTM komuter di sektor utara menerusi peningkatan kekerapan operasi tren, terutamanya pada waktu puncak menerusi penambahan 3 set tren elektrik berkapasiti 3 coach sejak 15 Februari yang lalu. Menerusi inisiatif ini, jumlah kekerapan operasi tren bagi laluan Padang Besar Butterworth ditingkatkan daripada 26 trip sehari kepada 36 trip sehari. Peningkatan operasi tren ini dilaksanakan bagi laluan Butterworth Padang Rengas daripada 12 trip kepada 16 trip sehari. Pada masa yang sama, Kementerian Pengangkutan sedang melaksanakan proses perolehan 12 set tren elektrik baru berkapasiti 3 coach dan dijangka akan dapat digunakan untuk operasi tren
pada tahun 2026. Dengan penambahan set train elektrik ini akan dapat meningkatkan lagi kapasiti dan kekerapan train komuter utara pada masa hadapan. Berkaitan dengan kelajuan train, dimaklumkan bahawa kelajuan train komuter sedia ada adalah perkadaran dengan kelajuan yang telah ditetapkan mengikut standard kelajuan operasi yang dibenarkan berdasarkan jenis train dan landasan. Untuk makluman yang berhormat Petaling Jaya, berkenaan dengan peraturan kenderaan micromobility, Kementerian Pengangkutan sedang melaksanakan kerjasama strategik dengan PUT untuk memudah cara penggunaan kenderaan micromobility. Satu inisiatif berkaitan adalah program medan uji. Terima kasih. Berkaitan dengan masalah lift yang rosak di SSN LRT dan sebagainya itu, jangka masa yang diambil terlalu panjang. Jadi adakah alternatif untuk nak meringankan orang OKU, orang tua, orang yang uzur untuk menggunakan. Artinya kalau jangka masa pemulihan itu terlalu panjang, jadi membebankan dan menjadikan suatu yang malang bagi OKU dan juga orang tua dan sebagainya. Apakah ada alternatif lain untuk nak mengatasi masalah tersebut? Terima kasih. Tindakan lain yang disediakan ialah kaki tangan KTMB sentiasa ditugaskan untuk membantu golongan OKU ataupun wanita ataupun orang warga emas untuk menjera barang ke landasan sebelah sekiranya kereta api tersebut berada di landasan yang bersebelahan yang memerlukan jambatan. Jadi memang kita tak ada alternatif lain. Tetapi seboleh-bolehnya kita akan cuba memudahkan dari segi pergerakan train itu ataupun menggunakan platform yang tak perlu menggunakan jambatan. Itu saja yang saya rasa yang boleh dilaksanakan pada ketika ini. Tetapi sudah tentunya dari segi kemudahan lift dan eskalator kita memang titik beratkan. Berkenaan dengan micromobility, satu inisiatif berkaitan dengan program medan uji regulatory negara untuk micromobility dan hari keselamatan kenderaan micromobility peringkat kebangsaan telah dilaksanakan pada 12 Mac yang lalu dengan kerjasama PBT di Selangor. Program ini merupakan medan uji pertama yang dilaksanakan untuk pengoperasian kenderaan micromobility. Di bawah program ini, mana-mana PBT yang mempunyai infrastruktur laluan kenderaan micromobility yang selamat dan mematuhi garis panduan perancangan laluan kenderaan micromobility yang telah dibangunkan oleh KPKT melalui agensinya Plan Malaysia, boleh mengemukakan permohonan pengecualian larangan daripada Kementerian Pengangkutan untuk pengoperasian dan penggunaan kenderaan micromobility di lokasi yang ditetapkan. Hal ini seterusnya dapat menyokong kepada penggunaan pengangkutan batuan awal dan batuan akhir ataupun last mile connectivity sistem pengangkutan awam negara. Untuk makluman yang berhormat, Batu, aplikasi MyJPJ telah dilancarkan mulai Februari 2023. Dan urus niaga yang ditawarkan dalam aplikasi MyJPJ merangkumi bidaan nombor pendaftaran kenderaan, semakan nombor pendaftaran terkini, semakan dan pembaharuan lesen kenderaan motor, semakan lesen memandu, semakan keputusan ujian, semakan saman, semakan mata demerit, semakan status senarai hitam, JPJ EQ, aduan JPJ dan sejarah transaksi. Pada masa ini, MyJPJ sedang melalui proses penambahbaikan dan akan dipertingkatkan fungsinya selaras dengan matlamat JPJ untuk mendigitalisasikan semua perkhidmatan JPJ melalui saluran digital. Lain-lain urus niaga JPJ dijangka boleh dilaksanakan melalui aplikasi MyJPJ yang ditambah baik menjelang tahun 2025 setelah semua fungsi dan infrastruktur siap dibangun dan disediakan. Kementerian ini memohon kerjasama daripada semua pihak Alian Mohamad untuk memuat turun aplikasi dan menggalakkan rakyat untuk menggunakan aplikasi tersebut untuk merealisasikan dasar pendigitalan JPJ. Yang berhormat Hulu Terengganu telah mencadangkan supaya kerajaan memberikan reward kepada pengguna jalan raya yang sentiasa mengikut peraturan. Untuk makluman yang berhormat, Kementerian Pengangkutan melalui JPJ sentiasa menggalakkan pengguna jalan raya untuk mematuhi peraturan dan mengelakkan pelanggaran undang-undang bagi keselamatan pemanduan individu ataupun pengguna jalan raya yang lain daripada risiko kecederaan parah ataupun kematian. Justru itu, MOT melalui JPJ telah melaksanakan beberapa sistem yang mempunyai elemen kawalan kendiri seperti sistem kejara di mana mereka mematuhi peraturan akan dapat memperbaharui LMM dan LKM tanpa sekatan. Saya ucapkan terima kasih kepada cadangan Hulu Terengganu, MOT, JPJ sentiasa mengalu-alukan apa-apa cadangan dan kita akan cuba melihat apakah bentuk reward yang boleh diberikan. Mungkin bekerjasama dengan pihak syarikat insurans ataupun sebagainya.
Seterusnya, Terima kasih, Ruby. Cuma apa yang selalu kita lihat, speaker, apabila seorang itu melanggar peraturan, kita denda. Kita sama buat mahkamah dan sebagainya. Tapi ada masyarakat kita yang tak pernah langgar peraturan jalan raya. Jadi sebab itu saya rasa adalah lebih baik pihak kementerian memikir satu cara untuk nak reward. Sama ada free untuk sambung lesen ke, separuh, 50% ataupun apa-apa saja. Reward yang sekurang-kurangnya mendorong rakyat supaya mematuhi peraturan jalan raya dan sebagainya. Terima kasih. Tuan. faham apa yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat dan memang saya pun pernah berbincang dengan pihak pegawai kementerian untuk melihat apakah cara antaranya yang kita lihat adakah kita boleh bekerjasama dengan pihak syarikat insurans umpamanya. Mungkin dari segi premium boleh dikurangkan sekiranya mereka tak terlibat dalam apa-apa kesalahan. Kerana kalau mereka tak terlibat dalam kesalahan, mungkin mereka adalah pemandu yang berdisiplin. Jadi itu antara perkara yang kita cuba lihat, tetapi sudah tentu kita memerlukan kerjasama daripada pihak ketiga. Bukan saja reward daripada pihak kementerian, tetapi juga daripada pihak yang lain seperti syarikat-syarikat insurans. Tuan Puan Yang Ketua, berkaitan dengan peraturan cermin gelap, seperti mana yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kora Kerai, kadar bagi pengenaan denda ke atas pemandu atau pemilik berdaftar kenderaan yang melanggar peraturan cermin gelap merupakan kadar asal yang telah diwatakan di dalam kaedah-kaedah kenderaan motor, larangan mengenai jenis-jenis kaca tertentu, iaitu orang kena saman boleh dikenakan kompaun dengan kadar bayaran berperingkat sehingga RM100 hingga RM250 dalam tempoh 60 hari. Saya nak menggunakan peluang ini, Puan Yang Ketua, untuk menjelaskan kerana saya tahu ada pelbagai pihak dalam sosial media cuba menggambarkan dengan menggunakan ataupun mentafsirkan bahawa satu kenyataan daripada seorang pegawai JPJ seolah-olah kalau mereka letak cermin gelap akan dipenjarakan. Itu sebenarnya tak betul. Memang dari segi undang-undang, sekiranya mana-mana pihak yang tidak mengikuti ataupun tidak mematuhi peraturan jalan raya, apabila mereka diberikan peluang untuk kompaun, mereka tak bayar kompaun, maka boleh dibawa ke mahkamah. Itu adalah satu peraturan yang general yang boleh dikenakan sehingga denda termasuk sehingga tidak melebihi 2,000 ataupun penjara 6 bulan. Itu adalah general untuk semua peraturan, bukannya dari segi penggunaan kaca cermin gelap sahaja. Tetapi pada hakikatnya apa yang dilaksanakan ataupun apa yang dikenakan tindakan ialah kompaun. Kalau mereka tidak mengikuti peraturan, hanya di kompaun. Dan saya telah pun mengesahkan dengan pihak bahagian darat dan juga JPJ bahawa selama ini tidak pernah ada satu kes pun cermin gelap ini dibawa ke mahkamah. Maksudnya tak timbul soal bahawa kalau dia menyalahgunakan cermin gelap itu akan dipenjarakan. Jadi saya harap penjelasan ini dapat mereraikan ataupun memberikan satu penerangan kepada pihak orang ramai bahawa tidaklah sampai kerajaan nak memenjarakan orang sampai nak hantar ke penjara sekiranya menggunakan cermin gelap. Tidak. Malah pada tahun 2019, Puan Yang Ketua, saya pada ketika itu juga sebagai Menteri Pengangkutan telah pun meliberalisasikan, memudahkan orang ramai untuk menggunakan cermin gelap. Kita mengkaji semula peraturan, melihat kepada praktis di luar negara yang mematuhi peraturan-peraturan United Nations dengan memberikan sedikit kelonggaran. Cermin kenderaan hadapan, sub kaedah sekarang ini, kadar keterusannya ialah 70% untuk cermin di depan. Untuk cermin tepi sisi, kiri dan kanan pemandu, sehingga 50% boleh digelapkan. Untuk cermin sisi belakang dan cermin belakang, boleh hitam semua. Ini yang dibenarkan. 2019, Yang Berhormat Indra Mahkota masih ingat. Saya juga maklumkan kepada Kabinet ketika itu melalui nota jemaah menteri. Telah pun kita ronggakan, benarkan. Sebab ramai yang kata, dalam keadaan cuaca panas di negara kita ini, belilah kelonggaran dari segi tinted. Ada juga yang tak setuju. Dia kata membahayakan kalau kita gelap semua, nanti kalau ada apa-apa jenayah berlaku, tak nampak apa yang berlaku dalam kenderaan. Tapi kita mengambil satu kaedah yang seimbang, iaitu tak gelap semua. Tak gelap semua apabila kalau untuk orang ramai yang tak perlu pun mohon kepada JPJ. Kalau di bahagian belakang, mereka boleh gelap semua. Cuma cermin di pemandu itu 50% dan cermin untuk mereka lihat ke depan itu 70%. Tetapi untuk satu lagi kategori
di mana untuk VVIP umpamanya, menteri-menteri, Yang Berhormat Bagan Serai, Yang Berhormat Indra Mokhtar, Yang Berhormat Pago, semua pernah jadi menteri ataupun ahli jemaah menteri. Kenderaan-kenderaan itu dibenarkan cermin gelap sebab kenderaan-kenderaan yang melibatkan menteri-menteri ataupun ketua polis negara dan sebagainya. Mereka dibenarkan cermin gelap keseluruhannya. Ataupun mana-mana pihak yang merasakan bahawa mereka ada isu keselamatan, boleh pohon. Dan saya telah menetapkan dasar pada tahun 2019 lagi. Saya telah membuang budi bicara Menteri Pengangkutan. Dulu Menteri Pengangkutan, sign saja, minit saja, boleh bagi surat kebenaran. Saya pindahkan kuasa itu kepada Ketua Pengarah JPJ. Saya kata, Menteri tak nak terlibat. Nanti ada isu-isu integriti. Saya tak nak terlibat. Sebab saya tahu ramai nak tulis kepada Menteri Pengangkutan. Minta kelonggaran, minta pengecualian. Saya serahkan kepada jawatan kuasa yang dipengurusikan oleh KPJPJ. Mereka buat tapisan dulu. Sesiapa yang layak, dia hantar senarai itu kepada Menteri untuk endorsement. Untuk isu, tetapi bukannya percuma. Katakan ada orang-orang yang kaya, dia ada isu keselamatan, takut diculik dan sebagainya. Dia nak cermin gelap. Dia kena tapis dulu oleh polis. Tapis dulu oleh JPJ. Dah lulus, bawa kepada kepengurusan daripada menteri, tetapi charge dikenakan. Saya kenakan charge RM5,000 untuk 2 tahun. Ramai yang bayar, tak ada masalah. Jadi itu dibenarkan, tetapi dengan bayaran RM5,000. Itu untuk kes-kes yang tertentu. Tetapi untuk orang ramai, seperti yang saya katakan, kadar yang telah dibenarkan itu 70, 50 dan 0 VLT itu telah pun dilaksanakan sejak tahun 2019. Dan untuk mereka yang mungkin ada isu kesihatan, kalau dapat pengesahan doktor, kita dikecualikan, tak perlu bayaran. Silakan. Okay, terima kasih Mohd Menteri, terima kasih Mohd Tuan Yang Dipertua. Saya terima kasih atas jawapan yang telah diberikan oleh Mohd Menteri terhadap isu yang saya bangkitkan. Dan saya bangkitkan isu ini kerana waktu itu laporan media yang cukup meluas terhadap apa yang diumumkan oleh pihak JPJ, dan insya-Allah dengan pengumuman menteri pada hari ini menghilangkan kegusaran rakyat di bawah terhadap penguasaan yang ataupun terhadap apa yang diberikan oleh pihak JPJ di waktu itu. Kerana laporan ini laporan yang menyeluruh, dan saya harap kenyataan menteri hari ini pun akan dapat disebarluaskan dan dapat diperbetulkan balik persepsi yang telah pun meluas ini. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat, saya harap Yang Berhormat bantulah juga meluaskan pencerahan ini. Memang saya dah tegur bahawa dari segi mesej yang disampaikan itu tak keseluruhan. Seolah-olah kita nak memenjarakan orang kalau ada pemakaian cermin gelap. Itu tak betul. Apa yang disebut oleh pegawai JPJ itu ialah dari segi general. Memang dari segi peraturan jalan raya ada peruntukan itu. Tetapi itu bukannya untuk cermin gelap saja dan bukannya peraturan baru. Dia peraturan sedia ada untuk semua kesalahan-kesalahan jalan raya. Sekiranya telah diberikan kompaun, dia tak bayar kompaun. Apa tindakan seterusnya? Tindakan seterusnya bawa ke mahkamah. Tetapi seperti yang saya katakan, dalam kes cermin gelap, tak pernah pun satu kes dibawa ke mahkamah. Setakat ini hanya saman sahaja ataupun kompaun saja. Kompaun pun bukannya banyak. Biasanya kalau kita ada kesalahan cermin gelap ini, mereka akan diberikan notis. Datang ke JPJ. Kalau dia tak ikut peraturan, kita minta dia tampalkan. Dia keluarkan cermin gelap itu ataupun stiker tersebut. Jadi kalau mereka tidak mengikut peraturan tersebut, yang kompaun hanyalah di antara RM100 hingga RM250. Itu telah pun dikenakan. Jadi saya harap penjelasan pada hari ini dapat memberikan satu gambaran yang lebih menyeluruh kepada pihak orang ramai dan tidak lagi menjadi satu pertikaian di kalangan orang ramai. Jelutong ada? Pertua berkenaan dengan tambahan bilangan bas di Pulau Pinang. Untuk maklumat Yang Berhormat Jelutong, Kementerian Pengangkutan melalui prasarana mempunyai perancangan untuk menambah jumlah bas yang beroperasi di Pulau Pinang bagi menambah baik perkhidmatan pengangkutan awam. Menerusi Rapid Penang, bilangan operasi harian bas sedang ditambah daripada 154 buah bas pada Januari 2023 kepada 237 buah bas secara berperingkat. Rapid Bus optimis untuk terus berusaha menambah baik bilangan bas di Pulau Pinang kepada 252 buah bas sehari. Dengan proses penambahan ini dijangka selesai pada suku keempat tahun 2023.
23. Yang Berhormat Menteri. Ya. Terima kasih di atas makluman itu. Cuma saya ingin merakamkan bahawa sejak Yang Berhormat Menteri menjadi Menteri Pengangkutan, Pulau Pinang telah menerima limpahan daripada Kerajaan Persekutuan seperti tambahan perkhidmatan feri yang baru, ada berita baik juga mengenai perluasan dan naik taraf lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang dan juga makluman yang telah baru diberikan iaitu penambahan bas. Sesungguhnya kita berterima kasih di atas semua pengumuman-pengumuman ini dan sememangnya rakyat di Pulau Pinang berterima kasih kepada kerajaan yang baru kerana sebelum ini Pulau Pinang telah pun dianaktirikan. Walau bagaimanapun saya yakin dan percaya Pulau Pinang akan terus diberi perhatian oleh Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Tapi apa yang dikatakan Yang Berhormat itu separuh betul saja. Bukan saja Pulau Pinang. Tempat-tempat lain kita pun jaga bantu. Kelantan juga kita bantu. Lapangan terbang Kota Baru juga kita teruskan. Tak berhenti pun. Ini kerajaan madani. Yang Berhormat Menteri. Boleh. Baik, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Puan Speaker. Kesinambungan daripada apa yang disebut oleh Yang Berhormat Jelutong sebentar tadi. Sekarang ini rakyat Pulau Pinang ada sedikit keluhan berkaitan dengan isu feri. Yang mana kalau kita lihat baru-baru ni feri telah diberikan dalam jumlah 4 buah, satu perkara yang baik. Cuma sekarang ini dari sudut pengoperasiannya, sebab baru 3 bulan dia beroperasi, tetapi rakyat sudah mengeluh kerana banyak feri yang rosak. Jadi mungkin pihak YB mungkin boleh ambil sikit perhatian. Terima kasih. Feri yang rosak ni merujuk Feri kepada yang baru ke feri lama? Yang baru tu. Feri baru saya tak Boleh. apa yang rosak? Dia kita dapat 4 biji tapi yang beroperasi 3. Jadi masa Bukan, dia sebabnya dia sentiasa ada satu yang spare. Dia bukannya rosak. okey. Dia biasa dari segi operasinya, walaupun ada 4, dia operate 3, satu sebagai spare. Kalau apa-apa berlaku kepada feri yang sedia ada itu, baru dia diaktifkan. Jadi bukannya rosak lah Yang Berhormat. Ya. Cuma sekarang ni dari sudut perjalanan pun ada dipertikaikan oleh Kita akan cuba pengguna. tambah Ya, baik. terima Apa-apa kasih. maklum balas itu akan dapat diterima baik oleh pihak Penang. Terima kasih. Langkawi tak ada kena-mengena dengan feri kan? Pulau Pinang. Sehubungan dengan Jelutong, Yang Berhormat Menteri. Saya terpanggil juga Yang Berhormat Menteri dan rasa sedih, pilu dan rasa iri hati jugalah. Kerana dekat sangat Penang dengan Kedah tu dan banyak infrastruktur di Kedah sekarang ni memerlukan perbaikan dan juga pemerhatian daripada Yang Berhormat Menteri. Khususnya di Langkawi. Tak perlu iri hati Yang Berhormat. Kita adil kepada semua. Malah di Kedah juga kita meneruskan projek-projek pembangunan. Di antaranya JT Kuala Kedah. Kita tambah baik. Sedang dilaksanakan projek itu memang telah tertangguh sekian lama. Beberapa tahun ada macam-macam proses teknikal dan ditender semula. Tetapi saya dah bagi komitmen bahawa untuk JT Kuala Kedah itu yang menghubungi ke Pulau Langkawi itu sedang dilaksanakan projek itu. Dan memang saya tahu bahawa dari segi pengurukan di Kuala Kedah dan Kuala Perlis itu memang menjadi isu dan masalah dan kita cuba tangani supaya selesaikan isu pengurukan di sana dan tidak memberikan kesan kepada operasi feri di antara Kuala Kedah dan Kuala Perlis dengan Pulau Langkawi. Lapangan terbang Pulau Langkawi pun memang telah pun ditambah baik dan memang ada telah pun dinaik taraf sebelum ini. Jadi banyak lagi projek lain pengangkutan yang sedang dilaksanakan yang akan memberikan keselesaan kepada pengguna-pengguna di negeri Kedah. Termasuklah stage apa yang saya sebutkan tadi untuk komuter utara. Menteri, Ya, Jalan Tun. dalam mesyuarat jawatankuasa khas, kita ada membincangkan juga tentang JT Kuala Kedah tadi yang disebut oleh pihak Menteri tadi. Ada sedikit kekurangan keuangan dalam 25 ke 26 juta dalam projek keseluruhan tersebut. Jadi saya mohon kepada pihak Kementerian Terbabit untuk reconsider untuk menambah jumlah tersebut supaya projek itu dapat dijalankan dengan baik. Lebih maklum, apa yang kekurangan itu memang kita akan cuba berbincang dengan pihak Kementerian Keuangan. Memang saya tahu bahawa projek Kuala Kedah, JT Kuala Kedah ini telah lama tertangguh. Dah 2 kali saya buat pengumuman, tahun 2019 saya dah buat pengumuman tetapi malangnya tidak dapat berjalan dengan baik, ada proses tender semula. Tahun ini saya telah memberikan pengumuman semula bahawa projek ini akan diteruskan dan apa-apa saja kekurangan kita akan cuba bincang dengan pihak Kementerian Keuangan supaya tidak memberikan kesan
kepada pelaksanaan projek ini. Saya nak masuk kepada isu ataupun topik perolehan bas elektrik. Untuk makluman Yang Berhormat Puchong, pihak prasarana Malaysia Berhad dipertanggungjawabkan untuk menyediakan perkhidmatan feeder bus bagi keperluan LRT 3. Prasarana telah merangka dan mencadangkan sebanyak 150 buah bas elektrik dan 3 depo bas diperlukan bagi memenuhi keperluan first mile and last mile sepanjang jajaran LRT 3. Pecahan kos yang terlibat adalah seperti berikut. Kos perorehan 150 buah bas elektrik adalah dijangka sebanyak 210 juta berdasarkan harga pasaran semasa. Itu anggaran sajalah. Dia tak semestinya sampai ke harga tersebut, tetapi sebagai anggaran. Kos pembinaan 3 depo bas elektrik yang dilengkap dengan peralatan penyelenggaraan dan port pengecasan bas elektrik adalah sebanyak 390 juta ringgit. Itu pun anggaran. Memang dia tak ada value management lagi, memang dari segi anggaran saja, dan kita cuba rendahkan kos tersebut. Ia juga merangkumi pembinaan tempat parkir bas berbumbung, bas washing plant dengan izin, bangunan bekalan kuasa TMB dan lain-lain fasiliti berkenaan. Anggaran kos ini adalah tidak termasuk kos pengambilan tanah untuk 2 depo bas di sekitar Klang. Walau bagaimanapun, pengambilan tanah tidak diperlukan jika terbukti 2 lokasi cadangan depo bas di Shah Alam dan Johan Setia adalah sesuai di mana status tanah tersebut adalah milik kerajaan. Untuk makluman, depo bas sedia ada telah mencapai kapasiti maksima dan tidak dapat dinaik taraf di samping kedudukan yang tidak strategik bagi bas perantara elektrik kerana perjauhan dengan jajaran LRT 3. Namun demikian, Kementerian Pengangkutan melalui prasarana akan mengkaji sedalam-dalamnya keperluan sebenar saiz dan bilangan depo bas yang diperlukan sebelum keputusan muktamad diambil. Cadangan perolehan bas secara model pajakan. Memang kita mengenal pasti bahawa penggunaan bas EV ini, terutama di Lembah Kelang, berpotensi sebagai satu wahana dalam pengurangan pelepasan karbon. Perancangan pembelian bas diesel dan EV bakal direalisasikan menerusi inisiatif Rapid Bus Fleet Replacement Program. Berdasarkan kajian yang dilaksanakan, total cost of ownership bagi pembelian bas EV adalah lebih rendah daripada bas diesel. Penetapan ini adalah dengan mengambil kira subsidi diesel daripada kerajaan. Selain itu, kos pembaikan dan penyelenggaraan bas EV juga adalah lebih rendah berbanding dengan bas diesel. Manakala berkenaan perihal perbandingan antara kaedah pembelian dan pajakan, petikan daripada kajian yang sama mendapati TCO bagi pajakan adalah lebih tinggi daripada pembelian langsung. Namun begitu, dimaklumkan bahawa pihak Rapid Bus sedang meneliti perancangan pelaksanaan kaedah pajakan bagi bas EV dengan mengambil kira keperluan pada masa kini dan juga perancangan yang lebih efektif untuk inisiatif jangka pendek. Hal ini kerana kaedah pajakan akan memberikan faedah dari aspek tiada perbelanjaan modal permulaan yang tinggi dan pemilikan aset serta risiko dipindahkan kepada pemberi pajak. Namun begitu, penggunaan bas EV yang cekap perlu mengambil kira ketersediaan infrastruktur pengecasan EV kerana ianya penting untuk meningkatkan penggunaan EV secara meluas dan mengurangkan kebimbangan jarak jauh. Okay. Yang Berhormat Batu ada? Tak ada. Kalau tak ada, saya skip. Laluan Yang Berhormat Seri Gading? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, saya masuk Yang Berhormat Tuaran ada? Tak ada. Okay. Yang Berhormat Menteri, Ya. tanya soalan sikit. Ya. Puan Yang betul. Kita telah mendengar tadi tentang bas yang disediakan di bandaraya dan juga bandar-bandar utama. Dan masa depan bas ni nampaknya agak terjamin. Saya nak tanya tentang masa depan teksi. Apakah perancangan kerajaan untuk mereka yang memandu teksi? Apakah teksi ini akan diluput oleh zaman? Bagi bandar-bandar besar sebagai London, US, mereka ada identiti, ikon teksi mereka sendiri. Di Kuala Lumpur ni teksi merah putih. Jadi saya nak tanya Menteri, apakah ada masa depan bagi mereka yang memandu teksi ataupun Grab akan makan mereka? Terima kasih. Yang pertamanya, Yang Berhormat, dari segi perkhidmatan pengangkutan awam, itu sangat bergantung kepada operator juga. Jadi apa sahaja pilihan kepada pengguna, dia mesti memberikan keselesaan kepada penumpang. Jadi apabila ditanya sama ada masa depan taksi ada atau tidak, sudah tentu ada masa depan. Tetapi dengan syarat juga, mereka juga kena berubah dari segi bagaimana untuk mengatasi ataupun menggunakan pendigitalan, sistem online dan sebagainya, dan juga perkhidmatan mereka.
Jadi itu juga sentiasa perlu diberikan perhatian. Tetapi sama ada ia diambil alih secara sepenuhnya oleh e-hailing, itu sangat bergantung kepada pasaran. Jadi dalam sistem ataupun dasar yang telah pun kita laksanakan di negara kita, kita membenarkan kedua-dua mod ini untuk beroperasi secara bersama, iaitu taksi dan juga e-hailing. Dan untuk taksi, mereka juga boleh menawarkan perkhidmatan mereka melalui aplikasi e-hailing. Jadi tak betul mengatakan bahawa Grab saja, tetapi kerana e-hailing bukannya pasal Grab saja. Grab itu salah satu syarikat. Tetapi konsep e-hailing itu memang telah menjadi satu pilihan kepada ramai penumpang pada hari ini. Jadi saya harap bahawa Yang Berhormat juga boleh memberikan pandangan-pandangan ataupun cadangan-cadangan bagaimana kita dapat menambah baik perkhidmatan taksi ini supaya kebajikan pemandu-pemandu taksi juga dapat diberikan perhatian. Okay. Puan Ketua, saya masuk kepada isu udara sebab saya lihat ada juga isu-isu yang perlu diberikan perhatian. Sedikit YB. Ya. Sebelum masuk udara tadi, saya rasa tadi kita dah pergi darat, laut dan sekarang ke udara. Laut sudah ya? Sikit. Saya ada bertanya tentang bagaimana dengan kes rakan-rakan pemandu lori kita sekarang ini sedang berbuat piket di Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Mohon respon daripada pihak menteri. Yang Berhormat, ini soal piket ini, kita juga kena lihat bahawa apa yang menyebabkan piket ini. Piket ini kerana ada penguasaan. Pada masa yang sama, saya sebagai menteri, saya tak boleh mengatakan ataupun minta pihak JBJ jangan kuasakan undang-undang. Jadi pengimbangan itu mesti diberikan. Kita faham bahawa keluhan daripada pemandu-pemandu sebab dia kata penguasaan yang terlalu tegas. Tapi kalau kita tak membuat penguasaan, pihak orang ramai pula marah kita. Kerana kebelakangan ini juga berlaku beberapa kemalangan yang melibatkan lori-lori yang overloading ataupun membawa muatan yang berlebihan. Jadi kita memang perlu menguasakan undang-undang sedia ada. Tetapi pada masa yang sama kita juga engage. Pihak JBJ juga buat engagement dengan persatuan lori tipper umpamanya. Untuk mencari satu kaedah bagaimana membolehkan supaya operasi mereka berjalan dengan lebih lancar. Pada masa yang sama, isu undang-undang juga dipatuhi. Itu sesuatu yang kita laksanakan dan saya yakin bahawa kita cuba cari jalan penyelesaian yang baik supaya ia memberikan satu keadaan di mana pihak operator ataupun pemandu lori boleh membawa lori mereka dan beroperasi seperti biasa. Pada masa yang sama, pihak orang ramai juga dapat dijamin keselamatannya. Jadi saya berharap Yang Berhormat, dalam perkara ini kita lihat kedua-dua belah. Supaya jangan lihat bahawa pihak penguasaan apabila dijalankan penguasaan yang tegas, maka kita juga menekan supaya jangan dibuat penguasaan. So, kalau begitu, itu mesej yang salah juga kepada pegawai-pegawai kita penguasaan kerana mereka menjalankan tugas untuk mengkuatkuasakan undang-undang supaya apa yang berlaku yang menyebabkan kemalangan-kemalangan ini dapat dihindarkan. Jadi saya harap ada satu pengimbangan dalam pertimbangan tersebut. Sikit. Dalam ucapan saya pun, Yang Berhormat Menteri, kita tidak menyebelahi mana-mana pihak. Yang kita katakan mencari titik tengah dan saya amat setuju dengan kenyataan Menteri tadi. Sehingga kan saya juga mencadangkan penggunaan teknologi kamera weight in motion untuk kita menyelesaikan permasalahan ini. Sebab kita tahu pertimbangan antara nyawa satu, keduanya juga pertimbangan kepada pemandu-pemandu lori. Jadi itu hujah kami tadi, bukannya kami menyebelahi mana-mana pihak. Saya setuju apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Jelantun. Untuk makluman, weight in motion memang kita sedang laksanakan. Memang saya rasa tender untuk weight in motion itu telah pun dimasukkan dan kita nak tender untuk dapatkan peralatan weight in motion itu. Tetapi ada juga kekurangan dia kerana weight in motion ini kita tak boleh letak di mana-mana saja. Satu kosnya. Yang keduanya mungkin kita hanya letak di jalan-jalan utama. Tapi kita juga bimbang ada kesannya, ada kesan sampingannya. Apabila kita letak di jalan utama, pemandu-pemandu sekarang ini ada ways. Dia akan cari jalan singkat. Nanti pula masuk jalan kampung, jalan taman perumahan, nanti pula satu masalah lain akan berlaku. Jadi itu juga ada pengimbangan yang perlu kita pertimbangkan. Jadi saya faham bahawa kita perlu beredah mengikut perubahan zaman.
Dari segi pelaksanaan penguasaan, memang kita memerlukan teknologi yang lebih baru. Pada masa yang sama, mereka nak meminta pihak JBJ mengkaji semula berat dalam muatan yang dibenarkan. Memang kita sedia mempertimbangkan, tetapi bidang tugas ataupun kuasa untuk memberikan kelulusan itu untuk berat dalam muatan bukannya terletak dalam Kementerian Pengangkutan. Kita juga perlu merujuk kepada Kementerian Kerja Raya kerana keselamatan ataupun keberatan yang dibenarkan di atas sesuatu jalan raya itu terletak di bawah pihak Kementerian Kerja Raya. Itu juga kita memerlukan pandangan dan juga kelulusan daripada pihak KKR. Ya. Saya setuju Menteri. Sebelum Menteri pergi kepada pengangkutan udara ni, antara yang saya bangkitkan dalam ucapan pembahasan saya baru ni ialah berkait status terkini terminal Bersepadu Gombak yang sekarang masih belum beroperasi. Terminal Bersepadu Gombak nanti saya berikan jawapan bertulis Muhammad. Ya, Menteri. Ya, Pagu. Terima kasih Tuan Speaker. Saya nak tanya perkara ini kerana saya faham yang Berhormat memang boleh jawab soalan ini. Iaitu tentang kemajuan high speed rail yang saya fikir dulu pun telah dibincang dalam kabinet. Kita telah pun menyelesaikan masalah kita dengan Singapura walaupun kita terpaksa membayar ganti rugi. Jadi itu bermakna bahawa tidak ada lagi kaitan kita dengan Singapura walaupun Singapura berminat untuk menyertai. Saya nak tahu sama ada perancaman masa depan. Kerana rasa saya itu telah pun diteliti halus dulu. Nampak memang dikatakan viable. Malahan bukan setakat ke Kuala Lumpur. Perancangan seterusnya untuk pergi ke utara sampai ke Bangkok. Kerana di Thailand sudah ada pun satu high speed rail yang mereka sedang bina sekarang untuk turun ke selatan sampai ke Semenanjung. Jadi saya nak tahu apa perkembangannya, ada nak diteruskan ataupun tidak. Terima kasih Yang Berhormat Pagu. Seperti yang Berhormat Pagu tahu bahawa memang perjanjian bilateral dengan Singapura itu telah pun ditamatkan. Apabila semasa zaman pentadbiran Yang Berhormat Pagu telah pun memutuskan supaya perjanjian itu ditamatkan dan pampasan telah pun diberikan kepada pihak Singapura. Jadi kita bebas untuk menentukan hara tuju yang baru. Apa yang dilaksanakan sekarang ini ialah kita sedang mencari satu model baru pelaksanaan. Model pelaksanaan baru yang kita cubakan ialah mencari sama ada pihak swasta boleh menampung perbelanjaan capex untuk membina jajaran ini dan juga dari segi sistemnya, dari segi tracknya dan juga mengoperasikan perkhidmatan tersebut. Tetapi satu perkara prinsip yang kita perlu persetujui ialah ia mesti menghubungkan antara Kuala Lumpur dengan Singapura secara point to point. Sebab kalau dia hanya sampai ke Johor Bahru, dia tidak akan menjadi viable kerana dia tidak menghubungkan dua bandaraya yang terbesar ataupun bandaraya utama di ASEAN ini. Jadi mesti menghubungkan antara Kuala Lumpur dengan Singapura. Kalau nak hubungkan dengan Singapura, maka kita juga memerlukan persetujuan mereka dari segi pelaksanaannya. Setakat ini, walaupun baru-baru ini, beberapa hari yang lalu kita telah mengadakan leadership retreat dengan pihak Singapura, perkara ini masih belum dibincangkan kerana kita pada ketika ini, pihak Malaysia melalui MyHSR Corp sedang melaksanakan RFI, Request for Information, yang memang telah pun berlalu beberapa bulan. Banyak syarikat yang berminat, mereka telah menghantar proposal. Ada yang minta supaya diberikan sedikit masa lagi untuk mereka mengutamakan cadangan mereka. Kita sedang pertimbangkan sama ada diberikan masa tambahan. Tapi kita nak mencari satu kaedah pembiayaan yang sesuai terlebih dahulu sebelum kita pergi mencadangkannya kepada pihak Singapura. Seperti yang dipertimbangkan sebelum ini. Mengapa kita nak lihat kembali model pelaksanaannya? Kerana kita tahu bahawa sebahagian besar track di antara HSR ini terletak dalam bumi Malaysia. Jadi sudah tentunya kita nak melihat satu model pembiayaan yang lebih memberikan kelebihan kepada negara kita. Tetapi pada masa yang sama, apa sahaja pengoperasian track ini juga memerlukan persetujuan daripada pihak Singapura. Jadi kita kena cari satu kaedah di mana ia boleh dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Setakat ini RFI sedang dijalankan. Apabila siapnya RFI ini akan kita bentangkan kepada kabinet. Kalau kabinet bersetuju, maka kita akan berbincang dengan pihak Singapura. Saya rasa Yang Berhormat, pada tahap ini kita hanya fokus dulu kepada di antara Kuala Lumpur ke Singapura. Kuala Lumpur ke Bangkok itu mungkin fasa kedua yang memerlukan satu
capex yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada apa yang untuk diperlukan untuk Singapura. Untuk KL Singapura pun saya rasa bukannya mudah untuk sektor swasta untuk membiayai keseluruhannya, tetapi kita terbuka untuk menerima cadangan-cadangan yang ingin disampaikan. Menteri, sekali lagi. Sebab saya ada 5 minit lagi saja, Yang Mohd. Ringkas. Berkaitan dengan isu monodologi tadi itu, saya setuju apa yang dijawab oleh Menteri berkaitan dengan penguatkuasaan dan sebagainya. Cuma harapan kita lah di dalam parlimen ini dalam keadaan rakyat serba susah sekarang. Beras mahal, gula pun mahal, minyak pun tak ada, diesel pun dah akan naik harga. Jadi pertimbangan supaya ada sedikit kemanusiaan. Agar hukuman yang diberi tersebut bukan bentuk hukuman tapi bentuk pengajaran kepada pemandu pendonologi. Yang kedua isu berkaitan dengan aerotrain di KLIA yang rasanya dah lama dianya terbengkalai ataupun terosak. Tahun 2026 kita akan menyambut tahun melawat Malaysia. Jadi bilakah dapat diguna balik aerotrain tersebut? Terima kasih. Yang Menteri, berkaitan dengan laut, saya ada bawakan isu berkaitan dengan lesen JMS Mersing. Berkaitan dengan mohon supaya syarat 10 batu nautika itu dimansuhkan. Terima kasih. Saya semua ada jawapan di sini tapi tak sempat. Ada 56 muka surat, memang tak sempat untuk jawab semua. Tapi untuk apa yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Mersing, dari segi itu kita perlu lihat kembali sebab dia ada di antara taklifannya. Sebab untuk negeri dia hanya 3 nautical miles. Jadi apa yang diminta itu perlu kita lihat kembali dulu. Bukannya dapat kita laksanakan ataupun berikan kelulusan kerana ia juga melibatkan pergerakan laut, pergerakan kapal-kapal yang menggunakan Selat Melaka ataupun Laut Cina Selatan kita. Betul Yang Berhormat. Tapi kalau kita melihat contoh lagi yang saya bagikan 2 contoh lesen yang sama, iaitu CTM Pahang Tioman dan juga KLW Kedah Langkawi. Kedua-duanya tidak ada syarat 10 batu nautika. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, mesin dia banyak pulau. 10 batu nautika ni hanya sampai pulau paling dekat, iaitu pulau besar. Kalau nak pergi ke Pulau Au dan Pulau Memanggil tu dia sampai 35 hingga 38 batu nautika. Itu Yang Berhormat. Mungkin apa yang saya cadangkan, Yang Berhormat boleh kita boleh aturkan mesyuarat dengan pihak SUB Maritim dan juga Jabatan Laut untuk Yang Berhormat untuk present your case supaya kita lihat bagaimana facilitate. Itu saya cadangkan begitulah. Berkenaan dengan Hulu Terengganu, bukannya soal kita tak bertimbang rasa, Yang Berhormat. Kita juga tahu bahawa memang kalau boleh kita nak semua pihak dapat beroperasi dengan baik tanpa apa-apa gangguan dan apa-apa bermasalah. Tetapi peimbangan itu perlu juga diberikan. Kerana kalau kita tak kuat kuasakan undang-undang langsung, maka berleluasa. Ini overloading ini memang menjadi satu masalah besar kepada isu keselamatan jalan raya. Jadi saya berharap Yang Berhormat faham. Bukannya kita tak bertimbang rasa. Kita cuba nak memberikan pengajaran dan juga cuba dapat merendahkan masalah berat muatan ini ataupun mengurangkan kadar overloading ini. Ya. Saya ada beberapa minit kalau dibenarkan oleh Pak Ketua sampai pukul 1 boleh. Yang Berhormat Menteri boleh jawab. Aerotrain. Saya kalau bolehlah saya biarkan saya. Ini satu isu utama yang saya rasa ramai juga yang berminat iaitu berkenaan dengan penggantungan operasi My Airline. Biar saya memberikan sedikit taklimat ataupun pencerahan dalam perkara ini. Seterusnya berkenaan isu My Airline ini, isu penggantungan operasi My Airline dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bagan Rasa Ribaran. Isu ini telah dijawab oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri dalam sesi Kamahas menjawab usul Yang Berhormat Jerantut pada 16 Oktober yang lalu. Untuk makluman Yang Berhormat, MAVCOM telah meluluskan lesen perkhidmatan udara ataupun Air Service License My Airline untuk tempoh 12 bulan mulai 15 November 2022 hingga 14 November 2023. Manakala pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia telah meluluskan perakuan pengendali udara ataupun Air Operator Certificate dari 1 Oktober 2022 sehingga 30 September 2023. AOC ini telah dibaharui oleh CAM untuk tempoh 2 tahun sehingga 30 September 2025. Berhubung dengan kelulusan ASL, asas pemberian lesen tersebut telah mengambil kira perancangan perniagaan dan kemampuan syarikat dari aspek komersial dan kewangan seperti mana yang dikemukakan kepada pihak MAVCOM pada bulan Oktober 2022. Pemberian lesen tersebut telah melalui penilaian yang teliti dan menyeluruh yang merangkumi penilaian unjuran pasaran di peringkat global, serantau dan domestik serta penilaian kebolehlaksanaan cadangan pelan perniagaan, daya maju kewangan perniagaan serta permintaan perkhidmatan udara bagi laluan-laluan yang dicadangkan. Di samping itu, kelayakan dan kesesuaian
serta pengalaman ahli lembaga pengarah dan pihak pengurusan syarikat turut dinilai untuk menentukan kompetensi serta kemampuan dalam mengendalikan syarikat penerbangan. Semasa kerurusan ASL diberikan kepada My Airline, MAVCOM turut mensyaratkan supaya syarikat tersebut memiliki ekuiti positif yang boleh menampung operasi syarikat sekurang-kurangnya bagi tempoh 3 ke 6 bulan berdasarkan cadangan pelan perniagaan yang dikemukakan. Berdasarkan penilaian MAVCOM pada ketika itu, syarikat dan pemegang saham mempunyai kemampuan kewangan yang kukuh untuk memulakan operasi penerbangan seperti yang telah dirancang. Selepas memulakan operasi penerbangan pada 1 Disember 2022, kos operasi My Airline telah meningkat disebabkan oleh kenaikan mendadak nilai mata wang dolar Amerika Syarikat berbanding dengan ringgit. Pada bulan seperti yang diunjurkan ialah RM4.30 berbanding US dollar, tetapi sebenarnya ialah RM4.68 pada bulan September. Kebanyakan transaksi My Airline adalah dalam mata wang USD, termasuk bayaran pesawat, aircraft lease dan bahan api, yang juga telah mengalami peningkatan dari $113 setung kepada $131 setung. Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh pihak MAVCOM berkenaan operasi dan kewangan My Airline pada 3 Oktober, syarikat penerbangan tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda masalah kewangan yang meruncing sehingga boleh menyebabkan penggantungan operasi. Ini dapat dilihat antara lainnya daripada aspek penjadualan semula penerbangan yang minima dan bayaran balik kepada pengguna yang disempurnakan dalam masa yang ditetapkan. Malah My Airline turut mempunyai rancangan untuk memperluaskan operasinya kepada 12 pesawat dari 8 pesawat menjelang akhir tahun 2023. My Airline telah memaklumkan kepada MAVCOM pada 9 Oktober bahawa pihak syarikat sedang memutamakan penjualan saham kepada pelabur baru dalam dan luar negara. Namun sehingga pembatalan operasinya, My Airline masih belum berjaya memutamakannya. Kedudukan ini memberikan implikasi kepada syarikat untuk membiayai operasi harian. Sehubung dengan itu, pihak syarikat telah mengambil keputusan untuk menggantung operasinya secara serta-merta tanpa memberikan sebarang notifikasi awal kepada pihak kementerian serta agensi-agensi kawal selia dan penumpang. Bagi maksud pengeluaran pembaharuan pengakuan pengendali udara oleh CAM bagi tempoh 1 Oktober 2022 hingga 30 September 2023, setelah melaksanakan pemeriksaan audit teknikal terhadap syarikat pada 29 Mei 2023 sehingga 1 Jun 2023, CAM telah meluluskan pembaharuan AOC kepada syarikat My Airline untuk tempoh 2 tahun bermula 1 Oktober 2023. Maksudnya, Puan Ketua, penilaian ataupun pemeriksaan audit teknikal yang dibuat ke atas My Airline oleh CAM dilaksanakan pada bulan Mei. Dia bukannya 2-3 hari sebelum pemberhentian operasi. Audit telah dilaksanakan lebih awal dan didapati bahawa mereka pas audit tersebut, maka lesen AOC dibenarkan ataupun diluluskan oleh CAM. Pemeriksaan audit teknikal CAM dilaksanakan dengan teliti dan cermat seperti mana piawaian antarabangsa yang ditetapkan oleh ICAO. Pemeriksaan audit tersebut adalah bagi menilai kapasiti dan kecekapan dalam aspek pengangkutan udara, komersial, operasi dan kelayakan terbang. Antara aspek-aspek yang dinilai adalah sistem pengurusan dan organisasi, penyelenggaraan dan kelayakan terbang, keselamatan dan operasi kabin. Di samping itu, aspek kewangan juga telah dimasukkan sebagai satu elemen audit yang dijadikan sandaran ke atas kemampuan syarikat untuk beroperasi dengan selamat. Dalam hubungan ini, berasaskan laporan audit yang dibuat pada 29 Mei hingga 1 Jun, pihak CAM berpuas hati dan telah memperbaharui AOC tersebut. Berikutan penggantungan operasi oleh My Airline, MAVCOM sedang bekerjasama rapat dengan CAM dalam menangani isu-isu berkaitan penggantungan operasi syarikat tersebut. Pihak MAVCOM sedang mengambil tindakan berasaskan peruntukan di bawah Akta Suruhanjaya Penerbangan Malaysia untuk menilai semula pemberian lesen ASL syarikat tersebut, termasuk pengenaan penalti kewangan sekiranya syarikat tersebut gagal mematuhi peruntukan perlindungan pengguna sebagaimana yang ditetapkan oleh di bawah MACPC. MAVCOM telah mengeluarkan surat tunjuk sebab pada 13 Oktober 2023. Di dalam surat tunjuk sebab tersebut, MAVCOM telah mengarahkan My Airline untuk memberikan penjelasan berhubung isu kegagalan syarikat penerbangan tersebut untuk mematuhi syarat-syarat ASL dan penggantungan operasinya secara tiba-tiba pada 12 Oktober. MAVCOM telah menerima penjelasan bertulis My Airline pada 27 Oktober yang lalu. Setelah mengkaji penjelasan bertulis tersebut, MAVCOM pada 1 November iaitu semalam telah memutuskan untuk menggantung ASL My Airline berkuat kuasa serta-merta selaras dengan Seksyen 43(1) Akta Suruhanjaya Penerbangan Malaysia kerana penjelasan yang diberikan oleh syarikat penerbangan tersebut adalah tidak memuaskan. Pada masa yang sama, berdasarkan Peraturan 193(3) Peraturan Penerbangan Awam 2016, CAM telah menggantung sementara AOC syarikat My Airline berkuat kuasa 16 Oktober bagi tempoh 90 hari sementara menunggu hasil siasatan lanjut. Penggantungan
sementara operasi My Airline pada 12 Oktober tanpa pemakluman awal kepada CAM telah menimbulkan kebimbangan serius terhadap keselamatan awam dan integriti keseluruhan operasi penerbangan awam di Malaysia. Audit keselamatan terperinci akan dijalankan ke atas My Airline semasa penggantungan sementara ini untuk menilai semula keupayaan syarikat penerbangan itu. Berdasarkan data terkini yang diterima daripada My Airline, penggantungan operasi ini telah menjejaskan 117,461 penumpang yang telah pun memberi tiket penerbangan yang ditawarkan oleh syarikat tersebut bagi 7 laluan domestik dan 2 laluan antarabangsa iaitu Kuala Lumpur Pulau Pinang, Kuala Lumpur Kota Baru, Kuala Lumpur Langkawi, Kuala Lumpur Kota Kinabalu, Kuala Lumpur Tawau, Kuala Lumpur Kuching, Kota Kinabalu Tawau dan Kuala Lumpur Bangkok dan Domong, Kuala Lumpur Domong, Thailand. Jumlah harga tiket yang telah dijual sehingga bulan Mac 2024 adalah sebanyak RM22,90,148. Berhubung dengan bantuan kepada pelanggan yang terkesan ekoran penggantungan operasi My Airline, sukacita saya maklumkan kepada Yang Berhormat bahawa MOT melalui MEFCOM akan memastikan semua aduan terhadap My Airline diambil tindakan dan diselesaikan seperti mana yang ditetapkan di bawah Kod Perlindungan Pengguna Penerbangan Malaysia 2016 yang telah diperkenalkan dan dikuatkuasakan mulai 1 Julai 2016. Sedang memantau situasi ini dengan rapat dan akan memastikan semua aduan serta isu yang dibangkitkan oleh penumpang yang terjejas disebabkan penggantungan operasi My Airline dapat diselesaikan sepenuhnya. My Airline telah memberi jaminan kepada MEFCOM bahawa mereka akan menunaikan kewajipan untuk membuat bayaran balik kepada penumpang yang terjejas. Pihak MEFCOM juga telah mengadakan perbincangan bersama pihak Bank Negara Malaysia berkenaan isu pembayaran balik kepada pelanggan yang terjejas dalam hal ini. Pihak Bank Negara telah mengesahkan bahawa bagi penumpang yang telah membeli tiket melalui kad kredit, kad debit ataupun direct debit, boleh menuntut pembayaran balik melalui proses chargeback sekiranya tarikh perjalanannya telah luput dengan menghubungi My Airline ataupun menghubungi bank mereka sendiri. Akhir sekali, pihak kementerian sekali lagi ingin memberikan komitmen bahawa Kementerian Pengangkutan melalui MEFCOM dan CAM akan terus mengutamakan kepentingan dan keselamatan pengguna pada setiap masa. Pihak kementerian akan terus memantau situasi semasa sehingga isu berkaitan penggantungan operasi ini diselesaikan sepenuhnya. Puan Ketua, saya telah mengambil masa yang lebih lama daripada yang diperuntukkan dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat yang telah pun membangkitkan dan membahaskan isu-isu Kementerian Pengangkutan. Ada banyak lagi isu yang tak sempat saya jawab. Kita ada satu ruang lagi iaitu semasa peringkat jawatan kuasa yang boleh kita lebih teliti lagi perbahasannya dan isu-isu yang tak sempat saya jawab kita akan berikan notis secara bertulis. Terima kasih. Menteri, Terima kasih. Boleh slip masuk pasal Masa sudah tamat. Masa sudah tamat. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ahli-ahli Yang Berhormat memandangkan sekarang jam telah menunjukkan pukul 1.04 tengah hari. Saya menangguhkan mesyuarat sekarang dan akan bersambung semula jam 2.30 petang. Terima kasih.